Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur Alhamdulillah, bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah mengguna pakai kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat, setiap jam 6 petang kita akan sama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di Facebook Manis FM dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain, dan anda juga boleh mengemukakan persoalan yang berkaitan dengan tajuk pembicaraan dalam live FB, dan anda juga boleh mendengar melalui MyTV saluran 726 dan secara online di aplikasi Sweet Plus. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insya-Allah untuk minggu ini akan menyambung pembicaraan fardu ataupun rukun wudu yang ketiga. Jadi minggu lepas selesailah pembicaraan rukun wudu yang kedua, iaitu membasuh muka. Ketika membicarakan membasuh muka itu dalam 7 minggu jugalah. Hak ni selesailah bicara hak berkaitan dengan basuh muka. InsyaAllah minggu ini akan menyambung fardu ataupun rukun wudu yang ketiga, yang mana kitab Safinatun Najah ni kitab yang ringkas sahaja, kitab kecil tetapi tajuknya lengkap. Jadi saya ambil kitab Safinatun Najah, tajuk dia, kemudian huraian-huraian tambahan saya ambil dalam kitab-kitab lain yang lebih besar. Kemudian untuk sekarang ni saya hanya fokus kepada fardu ataupun rukun wudu yang 6 perkara. Kemudian berkaitan dengan sunat wudu, insya-Allah saya akan bicara selepas selesai membicara fardu ataupun rukun wudu yang ke-6, yang mana dalam kitab Safinatun Najah ni dia tidak datangkan pembicaraan berkaitan dengan perkara yang disunatkan ketika berwudu. Kalau sedang pendengar mengguna pakai kitab Safinatun Najah hok Jawi, muka surat 3 baris bawah sekali. Walaupun baca tajuk dia kemudian huraian yang panjang tu ambil dalam kitab yang lain, tapi kitab Safinatun Najah kena baca juga, ambil barakah dia lah, barakah kitab, baca kitab, kemudian huraian tambahan dalam kitab yang lain tu sedang pendengar kena ada catatan sendirilah. Dan pendengar kena ada catatan sendiri. Sebab ialah dalam kitab-kitab yang besar tu dia halusi pembicaraan, saya ambil yang asas lah, ambil yang asas, bukan sepenuhnya lah, asas-asas yang perlu, yang wajib kita ketahui. Jadi hak Jawi ni kitab Safinatun Najah muka surat 3 baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. As-salisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Terjemahan di bawah,
bermula yang ketiga daripada 6 fardu ataupun rukun wuduk, membasuh 2 tangan serta 2 sikunya. Membasuh 2 tangan serta 2 sikunya, yang mana di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuh oleh kamu akan kedua tangan kamu ilal marafiq, kepada siku. Ila, didatangkan ghayah dengan ila, tapi dalam kitab kita ni bukan ilal mifaqan, ma'a. Jadi dalam ayat Al-Quran ilal marafiq, ila di situ dengan makna ma'a, serta, dengan bahawa siku pun wajib dibasuh. Siku pun wajib dibasuh. Siku wajib dibasuh. Sebab dia kalau ghayah dengan ila ni, kalau ghayah dengan ila ni, kemudian daripada ila tu mughayya dia tu tidak akan termasuk, tak akan masuk. Kalau kata ilal mirfaqaini, mana basuh 2 tangan, 2 siku tak masuk, dia berarti setakat tu je kalau ghayah dengan ila. Tapi ila dengan makna ma'a. Contoh-contohlah kalau bahasa Arab ni. Kalau bahasa Arab, aku makan ikan ila ra'siha. Ila kepada kepalanya, dengan bahawa kepala tidak makan. Kalau aku makan ikan ma'a ra'siha, barulah aku makan ikan serta kepala. Mana ikan makan, kepala pun makan. Ataupun ghayah dengan hatta, aku makan ikan hatta ra'siha, aku makan ikan hingga kepala. Kepala masuk makan juga. Itu dia kaedah bahasa Arab lah. Kalau dengan ila ni, selepas ila tu tak masuk. Maknanya 2 siku tak wajib dibasuh. Kalau kira pada kaedah. Sebab ayat tu dia datangkan ila. Tapi ila dalam ayat tu dengan makna ma'a. Ma'a ilal marafiq, ay ma'al marafiq, serta dengan siku wajib dibasuh. Itu ittifaq keempat mazhab. Itu jumhur ulama, walaupun tidak ijma'. Jumhur ulama wajib dibasuh sampai ke termasuk siku. Sama juga dengan wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuh 2 kaki, wa arjulakum, dan kaki, ilal ka'bain, kepada 2 mata kaki. Masuk dengan 2 mata kaki. Itu jumhur ulama ittifaq keempat mazhab. Walaupun kaedah dia ghayah dengan ila ni tak akan masuk lepas dari ila tu, tapi sini masuk kerana kaedah hanya al-aghlabiyah sahaja. Kalau berlawanan dengan contohnya Quran ke hadis, maka pakai Quran hadis lah. Sebab banyak hadis-hadis yang menceritakan Nabi basuh tangan, serta Nabi basuh 2 siku, Nabi basuh kaki, serta Nabi basuh 2 buku lali. Ni kita bicara dalil ayat Al-Quran, wa arjulakum ilal marafiq. Ila dengan makna ma'al marafiq, makna basuh 2 tangan serta 2 siku. 2 siku pun wajib dibasuh. Ini sebagai tambahan lah. Kita dengar pun memanglah kita belajar selama ni pun bukan basuh tangan berhenti di siku tak masuk. Memanglah siku masuk. Itu ittifaq 4 mazhab. Wajib basuh kedua tangan serta dengan 2 siku
wajib basuh dua kaki serta dengan dua mata kaki. Habis. Kemudian selesailah ayat kitab tu. Jadi hak berkaitan dengan basuh tangan, selain daripada kalau ada bulu, kita maklumlah sebagaimana basuh muka. Kalau ada tumbuh daging pun samalah sebagaimana kita bicara basuh muka dahulu. Kalau di muka ada tubuh daging lebih, maka wajib dia basuh. Kalau di tangan sampai ke siku ada daging lebih. Kalau di kaki sampai ke dua mata kaki ada daging lebih. Contohlah kita kata ada jari yang ke-6 contohnya, ataupun bukan jari lah, cuma ada daging lebih sahaja, maka wajib dibasuh. Kemudian hak berkaitan dengan basuh kedua tangan ni, dia dua tangan, dua kaki, dia akan pergi kepada persoalan macam mana kalau di dalam kuku tangan, kuku kaki tu ada daki contohnya. Ada daki. Tadi tangan sama dengan kaki, dia ada kuku. Macam mana kalaulah di kuku tangan, samalah dengan pembicaraan kuku kaki ada kotoran. Macam mana? Adakah wajib dihilangkan kotoran yang ada dalam kuku tangan dan juga dalam kuku kaki? Pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i kita, apabila ada kotoran di dalam jari tangan dan jari kaki, maka wajib dihilangkan. Wajib dihilangkan. Sama ada kotoran yang ada dalam kuku tangan ataupun kaki itu, sama ada kotoran tu terjadi daripada umpama peluh, atau kotoran tu terjadi daripada barang luar. Barang luar ni contohnya orang kerja, umpama dia duduk main dengan tanah ke apa ke, maka menyebabkan hak tanah tadi tu akan masuk dalam kuku. Dia ada kotoran ni, terkadang dia terhasil daripada peluh, terkadang kotoran tu terhasil daripada pekerjaan kita. Contoh saya sebut tadi, orang kerja dengan tanah, jadi duk main-main tanah, jadi apabila kuku tu panjang, maka adalah masuk tanah dan kuku. Jadi pandangan muktamad mazhab Syafi'i, sama ada kotoran tu terhasil daripada daki ataupun kotoran tu terhasil daripada luar, wajib dihilangkan. Wajib kena wajib apa ni? Wajib korek ke kerak kuku lah. Nak cerita mudah, kerak kuku. Cerita mudah kok, kerak kuku. Kalau tak ada nak kerak kuku, mana kena korek lah. Kena korek. Pada ni, kena korek. Korek tak kira, tapi nak molek kerak kuku lah. Makna kalau ada kotoran tu, kuku tu panjang lah tu. Tapi nak ceritanya, wajib dihilangkan kotoran dalam kuku, walaupun kotoran tu terhasil daripada umpama peluh. Kotoran terhasil daripada umpama peluh. Macam mana contohnya kotoran yang terhasil daripada peluh? Kalau di tangan ni, di jari tangan, kuku tangan tak nampak lah. Kalau ni kuku tangan, kalau ada kotoran, mesti mari dari luar. Mesti mari daripada luar. Mesti mari dari luar. Kalau kotoran di tangan, hak saya sebut tadi,
kotoran yang terhasil dari daki ni, contoh dia kaki lah. Kaki ni pun yalah orang dulu-dulu ni, jadi ni bicara dia panjang ni. Orang dulu-dulu kalau sidang pendengar Mani FM ni tua-tua sedikit, muda-muda mungkin tak tahu. Orang dulu dia tak ada, bukan tak ada orang kali tapi tak beli. Tak ada, orang panggil apa tu? Ketik kuku panggil apa? Kerak kuku tu lah dia tak ada. Orang dulu-dulu ni terkadang dia kerak kuku anak tu dia pakai pisah cukur tu. Pisah cap buaya. Jadi pisah cukur tu dia pun kerak dua, dia pun buat kerak kuku. Kalau ingat-ingat tu rasa takut tu. Salah terlajak makan daging. Jadi masa dulu tu ada ketik kuku orang kali. Cuma orang kita tak beli macam tak tahulah. Yang mana kita panggil pisah meseng. Pisah cukur tu lah. Dia pisah cap buaya tu. Jadi tak ada ketik kuku. Yang mana kadang-kadang jari kaki tu dok tiap-tiap minggu. Kalau jari tangan tu tiap-tiap minggu jari kaki. Yang mana kadang-kadang ada orang jari kaki ni dia kuku dia tu agak bukan straight. Kuku dia bukan ke depan. Kuku dia macam nak rapat kepada daging. Ni jari kaki tu. Yang mana apabila dia panjang, dia tak kerak, dia akan ada hitam di ibu jari kaki. Kuku panjang. Jadi di tepi kuku ibu jari kaki yang panjang tu ada hitam, kotoran. Tu kotoran yang terhasil daripada umpama peluh. Itu bukan kotoran yang mari di luar. Pada ni. Kalau tangan tak ada. Kalau kuku tangan tu kalau ada kotoran, pasti kotoran tu mari daripada kerjaan. Mari dari luar. Pun saya terpaksa contohkan ibu kuku kaki. Walaupun kita belum masuk bicara kaki ni, terpaksa kena pergi pada bicara kuku kaki lah. Biasanya ada kotoran hitam di kuku ibu jari kaki yang panjang, ada tepi tu hitam. Jadi pandangan muktamad mazhab Syafi'i, walaupun umpama kotoran di ibu jari kaki, kotoran tu bukan mari daripada umpama tanah daripada luar, kotoran tu terhasil daripada peluh daki, sekalipun wajib dihilangkan. Wajib korek, wajib kerak kuku tu, wajib dihilangkan ketika berwuduk, dan sama hukum juga ketika mandi wajib. Jadi kotoran dalam kuku ni sama hukum ketika kita berwuduk, basuh tangan, basuh kaki, sama hukum juga dengan ketika kita mandi wajib. Yang mana kotoran tu pandangan muktamad mazhab Syafi'i, walaupun terhasil daripada umpama peluh sekalipun, wajib dihilangkan juga. Wajib dihilangkan juga. Kemudian barulah nak pergi kepada satu pandangan dalam mazhab Syafi'i. Pandangan tu pandangan Imam Ghazali, pandangan Imam Zarkashi contohnya, menyatakan kalau kotoran tu terhasil daripada peluh, jadi berdaki, dia peluh jadi berdaki, jadi timbul hitam contohnya di ibu jari kaki tadi itu, dimaafkan ketika berwuduk, dimaafkan ketika mandi wajib. Itu pandangan yang kedua dalam mazhab Syafi'i. Pandangan Imam Ghazali, pandangan Imam Zarkashi, dan selain daripada keduanya. Kalau kotoran tu terhasil daripada daki peluh,
menyebabkan jadi hitam di ibu jari kaki yang kuku dia panjang, dimaafkan ketika berwuduk basuh kaki, ketika mandi wajib. Adapun kalau kotoran tu terhasil daripada luar, umpamanya tanah, itu tidak dimaafkan. Itu wajib kena hilangkan. Kalau kotoran tu terhasil daripada luar, umpama terhasil daripada tanah. Ini cerita mazhab Syafi'i lah. Adapun mazhab Hanafi, kalau kotoran tu terhasil daripada tanah sekalipun, tetap dimaafkan juga. Yelah, kadang-kadang ada orang yang bekerja, umpama pomeng ke apa ke, kadang-kadang dia ada kotoran di bawah kuku dia tu. Susah kadang-kadang nak buat kerja tu. Jadi kotoran tu mari dia luar daripada pekerjaan. Kalau pandangan mazhab Syafi'i, wajib dihilangkan lah. Kuku tu kena pastikan sentiasa pendek. Kalau orang bekerja menyebabkan kotoran tu masuk ke dalam kuku yang payah nak dihilangkan, wajib dipastikan kukunya sentiasa pendek, sentiasa tak dok lah. Makna untuk kerak sekali seminggu tu tak padang, dia kena kerak 2 kali seminggu barangkali. Sebab dia kerja, kuku mana pun akan timbul, akan lekat kotoran di jari, di kuku jari tangan tu. Kerak 2 kali seminggu lah. Kerak hari Khamis, kerak hari Senin. Sebab Nabi kerak kuku Khamis, Jumaat, dan Nabi terkadang kerak kuku hari Isnin. Jadi kalau orang yang bekerja yang menyebabkan kotoran akan masuk di dalam kuku dia, kalau kuku tu 2-3-4 hari, dia ada dah tu keluar kuku, jadi lekat kotoran payah, maka hari Khamis kerak sekali, hari Senin kerak sekali. Sebab nak pastikan tidak ada kotoran di bawah kuku tangan yang terhasil daripada luar, daripada pekerjaan. Sebab mazhab Syafi'i tidak dimaafkan. Melainkan kalau mazhab Hanafi, kena sebut jugalah pandangan mazhab Hanafi tu, kalau timbul-timbul hok agak payah sungguhlah dengan kerjaan dia tu, menyebabkan kotoran luar ada dalam di bawah kuku tangan. Jadi mazhab Hanafi, walaupun kotoran tu terhasil dari luar, dimaafkan juga. Itu kotoran di dalam kuku. Macam mana pula dengan kalau ada perwarna di atas kuku? Perwarna di atas kuku, kalau umpama hinna, inai, dia panggil hinna, inai, maka inai dia tidak ada ain, dia cuma ada warna saja. Dia hanya ada warna saja, tidak ada masalah. Tapi jangan ada ain. Kalau cat kuku tu ada ain, itu menyebabkan tauk rata air ketika berwuduk dan tauk rata air ketika mandi wajib. Adapun inai dipanggil asar. Dipanggil asar. Dia cuma ada kesan yang tidak ada ain. Dia kalau warna inai di jari ni, sedang pendengar, ni terkadang ada orang tanya ni. Dia tanya macam mana orang yang biasa dengan pen, dia menulis, maka adalah tertulislah di tangan dia tu. Jadi adalah kadang-kadang pen rosak ke, jadi tangan tu ada warna dakwat. Dia sama. Dia sama je tu, warna inai dengan warna dakwat sama je. Tu tak ada masalah. Sebab warna inai, warna dakwat, dia tidak ada ain, tidak ada benda. Sekira-kiranya kalau kita kikih, tak ada keluar apa-apa pun. Tak ada keluar apa-apa pun. Jadi dipanggil asar. Dia hanya ada kesan sahaja. Kesan dakwat peng, kesan warna inai, itu tidak ada masalah. Kalau macam cat kuku, itu dia menyebabkan ada ain, itu wajib dihilangkan. Kemudian ada ni satu soalan dalam FB kita ni, kalau gam gajah tu kalau kena jari tangan, ustaz nak susah nak tanggal macam mana? Dia gam gajah tu dia ada ain.
Dia kalau ada ain, wajib dihilangkan. Gang gajah ke ataupun cat rumah ke, dia kalau hanya warna dawak peng, dia tidak ada ain. Adapun kalau cat rumah, dia ada ain. Sebab cat rumah ni, contohlah dia kalau cat rumah lama-lama cat tu jadilah dia, cat tu lama-lama dia akan lokoh. Lokoh tu dia akan keluar. Cat tu akan terpisah daripada dinding rumah. Berarti warna cat ni ada ain. Jadi kalau warna cat, tu wajib dihilangkan. Kalau gam gajah pun sama, wajib dihilangkan sebab dia ada ain. Dia bukan hanya warna semata-mata. Kemudian tadi saya sebut berkaitan dengan orang yang kerja dia pomeng ke, dia baiki motor ke, baiki kereta ke, yang mana terkadang menyebabkan berminyak. Jadi kalau minyak tu kadang-kadang dia dia ada menyebabkan ada ain. Kalau berminyak, ni sidang pendengar, kalau minyak tu hanya tinggal kesan sahaja, tapi ain minyak tidak ada, tu tak ada masalah. Ain minyak tidak ada, tak ada masalah. Dia sekarang ni, dia jadi minyak sikit, dia punya tangan dia, lengan dia lah, jadi minyak sikit. Dia ada minyak sikit, yang mana air minyak tu tak ada. Air minyak tu tak ada. Kalau air minyak tu ada, air minyak tu boleh menyebabkan merubahkan sifat air. Air minyak tu menyebabkan berubah sifat air. Tapi kalau ada minyak yang cair, yang sedikit saja, yang tidak merubah sifat air, tak ada masalah. Dia kalau ada minyak yang cair, minyak yang beku, minyak yang beku, tu dia menghalang rata air. Sidang pendengar, minyak yang beku tu dia menghalang rata air. Adapun kalau minyak tu cair, kalau minyak tu banyak, dia menyebabkan boleh merubah sifat air. Itu tak boleh lah. Sebab air tu bila berubah dengan sesuatu yang suci, berubah yang banyak, air tidak dihukumkan air mutlak. Jadi kalau minyak cair tu banyak, kalau minyak cair tu sedikit sahaja, tak ada masalah. Walaupun terkadang bekasan minyak di lengan kita tu, jadi air di lengan kita tu seperti tidak lekat. Seperti tidak lekat. Jadi macam kita basuh tangan tu lah. Kita basuh tangan, biasa sama je ni, minyak ni di muka ke di kaki sama. Tapi biasanya berlaku di tangan lah. Jadi kesan minyak di lengan kita tu ketika basuh tangan, jadi dia air tu seperti tak lekat di lengan kita. Tu tak ada masalah tu. Tu tak ada masalah. Maknanya ada lagi sedikit minyak cair, tak ada masalah. Kalau minyak cair tu tidak merubah sifat air. Kalau hanya tinggal kesan minyak saja, terkadang menyebabkan air tak lekat di lengan, pun tidak ada masalah. Dia tak syarat air lekat di lengan. Yang syaratnya air meratai. Syaratnya air meratai. Kemudian ada satu soalan dalam FB tu daripada Julia tu. Kalau dakwah undi macam mana? Sebab macam lokoh juga bila kering berhari-hari. Dia dakwah undi tu, dia ada ain ke tidak? Kalau mengikut sebab pihak berkuasa menetapkan dakwah tu celup di jari, mereka sudah bertanya kepada pihak agama. Tu ada macam lokoh juga, ada macam ain. Tu wallahu alam lah. Seingat saya sebelum ni
hilang begitu je, lama-lama dia hilang begitu je. Jadi dakwa undi ni dia memang sudah bertanya kepada pihak agama lah, dan pihak agama sudah mengkaji dakwa tu macam mana. Hanya ada ain ke tidak? Ain tak boleh, asar tak apa. Ain ni apa? Ain ni ada zat. Ain ni ada zat. Kalau asar ni hanya ada warna sahaja. Hanya ada warna sahaja. Dia gitu. Jadi dakwa undi tu kena pas tanya dengan pihak berkuasa, pihak berkenaan lah. Sebab dakwa undi ni sudah beberapa kali dah. 2 kali dah gitu rasa, tak ingat dah saya pun. Tapi dulu timbul dah pertanyaan berkaitan dengan dakwa undi tu. Tapi kajian pihak berkenaan, pihak berkuasa agama mengatakan tidak ada ain, tidak ada zat. Cuma ada asar, ada kesan warna saja. Kalau kita kata umpama hinna lah, inai kita panggil. Tu kena pastikanlah dengan pihak yang berkuasa agama, sebab kita sendiri pun tidak mengetahui sebenarnya dakwa undi itu keadaan dia macam mana. Kemudian hak berkaitan dengan membasuh tangan lagi ni. Membasuh tangan, ada soalan ni. Kalau cap perlu ustaz, adakah yang payah nak tanggal? Cap wajib dia kena hilangkan, sebab cap ni ada ain. Dia nak tanggal ni, dia kena pakai umpama minyak lah. Dia adalah. Sebab biasa cap ni orang yang berkenaan, orang yang buat kerja. Sebab tu orang buat kerja ni, dia buat kerja, dia akan pastikan maknanya tempat-tempat yang mana yang sukar untuk dihilangkan pada masa berwuduk, mereka akan pastikan tertutup. Mereka akan pastikan tertutup ketika mereka buat kerja cap. Pada ni. Walaupun ada jugalah pandangan, kalau sedikit-sedikit, kalau halu-halu, dimaafkan kepada mereka yang payah nak elok. Umpama memang kerja tu tukang cat, kerja dia di bengkel-bengkel kereta contohnya. Ada pandangan. Tapi betul kena cermat juga. Ada pandangan ulama, kalau sikit-sikit halu-halu, daripada orang yang memang tak dapat nak elok, sebab dia kerja dia dah kerja ngecat ni, maka ada pandangan memaafkan. Tapi waktu pun orang kerja mengecat kena jaga molek lah. Kena jaga molek sebab dia nak semayang. Kemudian pula nanti dia nak mandi wajib. Kena jagalah. Kena jaga sebab dia cat rumah ni dia ada ain. Macam sebut tadilah. Jadi ain cat tu yang akan melindungi umpama papang seming. Sebab dia ada ain lain. Bukan hanya warna semata-mata. Kemudian saya nak sambung lagi hak berkaitan dengan fardu ataupun rukun wuduk yang ketiga ni, membasuh tangan serta 2 siku ni, yang biasa dalam kitab dia akan pergi kepada pembicaraan umpama duri. Dia bicara umpama duri. Tapi sebenarnya duri ni tak nanti di tangan. Duri pun mungkin ada di kaki. Tapi saya ambil permasalahan duri ni, bab dan kitab dia membicarakan bab duri ni ketika membasuh tangan serta 2 siku. Jadi dia bicara berkaitan dengan duri. Sidang pendengar, dia apabila di tangan sampai kepada 2 siku, termasuk duri. Masuk duri. Adakah duri itu wajib dicabut?
Adakah duri itu wajib dicabut? Dia duri ni ada dua. Ada duri yang besar, ada duri yang kecil. Ni ada orang tanya pula gam gajah. Tadi tanya dah, ada orang tanya terdahulu gam gajah tu. Gam gajah dia wajib dihilangkan sebab dia ada ain dia. Dia ada ain dia. Gam yang melekatkan satu benda dan satu benda tu, dia ada ain dia, tu wajib dihilangkan. Jadi duri ni dia ada duri yang besar, dia ada duri yang halus. Duri yang besar ni macam mana? Duri yang halus ni macam mana? Jadi duri yang besar ni dengan bahawa apabila dicabut duri tu daripada tangan, daripada daging tangan tu, dia akan jadi berlubang. Dia akan jadi berlubang. Mana ada, kalau kita panggil, cakap terang dia panggil gelohong ke gitulah sebutan dia. Jadi berlubang. Maka tu dia panggil duri besar. Tapi berlubang kejap je, kemudian akan tertutup kembali. Kalau itu daging tangan tu tidak berlubang, dipanggil duri yang halus. Gitu. Jadi duri yang besar ni wajib dihilangkan. Duri yang besar ni wajib dihilangkan. Sebab duri itu sendiri menutupi kulit yang ada di tempat duri tertikam tu, termasuk tu di situ ada kulit yang tertutup dengan duri. Maka wajib dihilangkan. Sebab apa? Sebab tak boleh tinggal walaupun kodau lubang jarum. Tepat cocok yang lubang. Kodau lubang jarum tu je, halu tu pun je. Hak tu pun dikira tidak meratai air. Manapun ni, basuh muka, basuh tangan, basuh kaki, jangan ada yang menghalang kata air walaupun sebesar lubang jarum yang halus sekalipun. Lubang jarum tempat kita masuk tu, cocok yang telur lubang tu, lubang jarum tu, hak tu dikira sudah terhalang air daripada meratai anggota wuduk pada ni. Jadi kalaulah kata besar mana ada dia punya, kita tarik tu, ni ada sidang pendengar tulis terpelohong, golong, gitulah sebutan dia. Jadi waktu dia panggil duri besar yang wajib dihilangkan. Duri kecil ni banyak sidang pendengar. Duri kecil ni banyak. Kalau kita buat kerja lah, buat kerja tu panggil apa tu? Dia panggil rock wool. Nama abestah panggil. Rock wool. Orang panggil ro'u. Ni sedang pendengar minta tolong lah ni, hak mengikuti live FB ni. Ditulis rock wool ataupun orang cakap biasa sebut ro'u gitulah. Asbestos. Bila kita main benda ni, ni hak fiber ni lah. Kita main benda ni, di lengan kita ni tak boleh pakai baju. Kita pakai baju, kita rasa macam tajam. Tu. Ada duri tu, ada asbestos, ada duri, ada. Tapi ataupun kita kata masuk duri apa-apa di tangan kita, sentuh sakit. Kita nampak di jari kita, nampak dia punya tajam tu. Tapi kita nak ambil payah. Mana kalau kita tak ada kuku, nak pegang dia punya tu tak boleh nak ambil. Tapi kalau sentuh sakit. Hak tu dia panggil duri yang halus, tak wajib dibuang. Tu tak wajib dibuang. Sebab dia halus. Tapi berasa sedap Kalau kata fiber tadi tu, hak halus tu, memang tak boleh pakai baju lengan panjang. Sebab apa? Berasa tak selesa. Tajam, halus-halus di lengan. Hak tu halus sangat. Terkadang di jari kita tu ada, kita nampak kilat tu. Adalah termasuk habuk besi ke, nampak
Tapi kita nak ambil, nak cabut tu payah kalau kita tak ada kuku. Tak ada kuku tak payah. Tapi kalau cabut keluar, adakah menyebabkan daging berlubang? Tak. Mana dipanggil duri yang halus. Maka tak wajib dihilangkan, tak wajib dibuang. Tak ada masalah tu. Berwuduk pun tak ada masalah. Ketika mandi wajib pun tak ada masalah. Itu sidang pendengar. Ini kita pembicaraan. Tapi bab tangan ni mungkin tak panjang lah. Tak sama macam kita bicara dahulu. Fardu wuduk yang pertama niat. Kemudian fardu wuduk yang kedua membasuh muka. Maka di sinilah timbul persoalan orang yang pergi hospital. Orang pergi hospital, dia pun masuk jarum di tangan untuk masuk air, masuk obat, masuk darah. Jadi yang menyebabkan tak rata air bukan plaster yang tepek jarum tu dengan tangan kita, bukan mata jarum tu sendiri. Yang menyebabkan di mata jarum tu dia menutupi satu ruang kulit yang wajib diratakan air. Tu dia sidang pendengar kena faham. Jarum yang digunakan untuk cocok tangan, diorak tangan tu, itu tak sama dengan jarum yang cocok bahu kita. Cocok bahu contohnya, cocok di gusi kita ketika nak cabut gigi. Tu jarum yang halus. Tarik jarum daripada bahu kita, tarik jarum daripada gusi nak cabut gigi tu, daging bahu gusi dia tidak berlubang. Itu jarum yang halus. Adapun yang masuk di tangan, masuk di orak, bukan masuk di orak tangan ni, untuk masuk air, masuk obat, masuk darah, itu jarum yang besar. Itu jarum yang besar yang menyebabkan tak rata air ketika membasuh tangan. Tapi jarum tu kita tak boleh nak buang. Jadi macam mana ketika tu berwuduk? Kita berwuduk macam mana? Tu samalah, berwuduk sama, mandi wajib sama. Selain daripada berwuduk, selain daripada wajib, dia wajib kena ganti dengan tayamum. Tu bicara tayamum tu bicara yang lain lah. Bicara yang lain. Tetapi kemungkinan untuk minggu hadapan saya akan sambunglah bicara ni. Bicara berkaitan dengan jarum yang dicocok di tangan kerana nak masuk air, nak masuk obat, masuk darah tu. Yang mana sebenarnya bukan plaster sahaja, sebab bubuh jarum tu akan dibubuh plaster untuk supaya jarum tu tak bergerak. Bukan plaster tu sahaja yang menyebabkan tak rata air, bukan jarum tu besar. Di mata jarum tu dia sudah menutupi kulit yang wajib diratakan air. Bukan hanya kerana plaster, tapi persoalan jarum tu tidak boleh dibuang. Maka macam mana ketika kita berwuduk, basuh tangan? Situ dia berwuduk serta dia bertayamum lah di situnya. Jadi untuk persoalan jarum di tangan ni, insya-Allah saya akan sambung minggu hadapan lah. Jadi untuk minggu hadapan saya masih lagi akan baca di fardu ataupun rukun wuduk yang ketiga lagi lah. Belum lagi pindah kepada rukun wuduk yang keempat. Masih lagi baca rukun wuduk yang ketiga, as-salisu ghusl yadaini ma'al mirfaqaini. Untuk minggu hadapan insya-Allah saya akan pergi pada pembicaraan macam mana jarum yang dicocok di tangan untuk masuk air, masuk obat dan juga masuk darah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi
wabarakatuh.